Kalau unsur ni ialah satu susunan unsur-unsur dalam tertib pertambahan nombor proton. Ia mengelaskan unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual mengikut ciri-cirinya. Banyak teori yang telah dijumpai oleh ahli saintis. Antaranya termasuklah Anton Lavoisier pada 1743 hingga 1749. Beliau telah mengelaskan unsur mengikut kumpulan tertentu iaitu kumpulan gas, bukan logam, logam dan oksida logam. Namun begitu, klasifikasi beliau ni kurang tepat kerana mengelaskan cahaya, haba dan beberapa sebahagian sebagai unsur. Terdapat juga beberapa unsur yang dikelaskan dalam kumpulan yang sama tetapi menunjukkan sifat kimia yang berbeza. Seterusnya ialah Johann W. Dobereiner pada 1740 hingga 1849. Beliau telah mendapati unsur jisim purata Sr, strontium, adalah hampir sama dengan Ca, kalsium dan Ba, barium. Unsur-unsur ini mempunyai sifat kimia yang serupa, termasuklah unsur klorin, bromin dan iodin. Oleh disebabkan tiga unsur ni dinamakan sebagai triad, akan tetapi klasifikasi beliau telah menunjukkan perhubungan antara jisim kimia unsur dengan jisim atom. Seterusnya, John Newlands. Newlands menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Beliau menyusun 7 unsur dalam satu baris kerana mendapati sifat kimia dan sifat fizik unsur yang pertama berulang pada setiap unsur ke-8. Maksudnya, sifat kimia dan sifat fizik H2 berulang pada fluorin. F dan berulang pada klorin iaitu unsur ke-8. Beliau menamakan susunan ini sebagai hukum oktav. Hukum oktav ini hanya dipatuhi oleh 17 unsur yang pertama, manakala selebihnya tidak mempunyai sifat unsur atau sifat fizik yang berulang. Seterusnya, Lotte Meyer. Lotte Meyer memplot graf isi padu atom melawan jisim atom unsur. Beliau mendapati unsur-unsur yang berada di kedudukan yang setara pada lengkung graf mempunyai sifat kimia yang sama. Dalam graf tu, ni contoh logam alkali. Contohnya lithium, natrium, kalium dan rubidium yang mempunyai sifat kimia yang sama kerana dia berada di puncak yang setara. Melalui graf ni juga, beliau dapat membuktikan ulangan sifat unsur seperti Newlands. And then seterusnya Dmitri Mendeleev pada tahun 1834 hingga 1907. And then dia menunjukkan pertambahan jisim atom dengan sifat kimia yang sama. Okay, so dia berjaya meramal yang ada setiap sifat unsur yang belum ditemui melalui sifat unsur yang berada di atas, di bawah unsur dalam jadual. Lepas tu Harry Moseley pada tahun 1887 hingga 1915. So dia kaji frekuensi sinar X yang dibebaskan oleh pelbagai unsur. Lepas tu dijumpa hubungan spektrum sinar X dengan nombor proton dan disadangkan setiap unsur kena ada nombor proton sendiri. Lepas tu dia tinggalkan ruang kosong sebab dia ramai yang akan ada unsur baru. Lepas tu memang betul ada unsur baru iaitu technetium, promethium, hafnium dengan rhenium. Lepas tu dia menyusun unsur mengikut tertib nombor proton yang menaik. Prinsip asas penyusunan unsur. Prinsip yang pertama disusun mengikut tertib nombor proton yang menaik iaitu 1 hingga 118. Prinsip yang kedua, unsur yang mempunyai sifat kimia serupa diletakkan dalam lajur menegak. Okey, lepas tu ada penemuan unsur baru. Ada 4 first nihonium, moscovium, tennessine dengan organoson. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, bagus kumpulan 7. Penerangan yang lengkap dan
Bagus lah, nanti bagi kat cikgu awak punya slide presentation ya. Okay, so kumpulan 7 pun dah terangkan pasal sejarah perkembangan jadual berkala. So dia dah terangkan sikit. Okay, macam mana cara-cara unsur disusun dalam jadual berkala. Mengikut apa tadi? Macam mana last kali tu? Unsur-unsur dalam jadual berkala disusun mengikut? Prinsip asas penyusunan unsur. Yelah, macam mana? Prinsip asas tu kata apa? Unsur disusun mengikut apa? Tertib menaik. Tertib menaik, tertib apa yang menaik? Nombor proton. Ya, so unsur-unsur dalam jadual berkala yang awak nampak sekarang ni disusun mengikut pertambahan nombor proton, okey? Daripada mana ke mana? Daripada kiri ke kanan. Okey, so yang menegak kita panggil apa? Okey, yang menegak kita panggil apa? Sifat kimia serupa. Okey, disusun. Okey. So, sekejap. Okey, boleh nampak apa yang cikgu tunjuk? Boleh. Okey, so yang ni adalah jadual berkala unsur awak. Okey, sekejap. Okey, so macam yang kawan awak dah cakap tadi, so unsur-unsur dalam jadual berkala disusun mengikut pertambahan tertib menaik iaitu nombor proton. Okey, nombor proton kalau kita susun dalam bentuk piawai, contohnya karbon. Okey, hal itu karbon. Okey, kita susun dalam bentuk piawai, so yang atas kita panggil sebagai apa? Okay, so ini karbon. Okay, yang ini kita panggil sebagai bentuk piawai. Okay, yang mana nombor proton? 6. Okay, so 6 ni adalah nombor proton. Okay, 12 tu? Nukleon. Okay, nombor nukleon. Okay, jadi dia susun ikut pertambahan nombor proton daripada kiri ke kanan. Okay, so kalau awak tengok jadual berkala, okay, yang cikgu punya ni jadual berkala yang lama lah, dia tak update lagi. Sebab apa cikgu kata tak update kat sini? Kalau awak tengok, kenapa tak update? Okay, kenapa cikgu cakap jadual berkala cikgu ni yang tak update lagi? Buat hidrogen. Tak, hidrogen tu tak ada kaitan. Dia sama dengan tokoh Mendeleev kot tak cikgu cakap tadi. Kenapa cikgu punya ni macam tak update lagi? Ada yang bukan unsur. Ni, kalau awak tengok ni. Ini adalah ruang-ruang kosong yang telah ditinggalkan untuk penemuan unsur yang baru. Okey, tokoh apa yang tinggalkan ruang kosong tu tadi? Okey, tokoh apa yang tinggalkan Henry Moseley. Okey, so Mendeleev dan juga Moseley. Okey, jadi dia tinggalkan ruang kosong untuk penemuan unsur-unsur yang baru. So yang sekarang ni jadual dah lengkap lah. Kebanyakan, so semua ruang kosong ni telah dipenuhi. Kawan awak pun dah cakap tadi unsur apa. Okey, so jadi jadual berkala awak yang lengkap ni, okey, dia ada 18 kumpulan. So kumpulan pertama, kumpulan kedua, okey, 3 sampailah kumpulan 18. Okey, yang menegak ke bawah kita panggil sebagai apa? So awak kena tahu kala dan kumpulan. Okey, yang menegak ke bawah ni kita panggil sebagai
kumpulan. Baris menegak kita panggil sebagai kumpulan. Yang melintang kita panggil sebagai color. Okey, jadi dalam jadual berkala awak ni ada 18 lajur lah. Okey, tapi yang kita panggil, kita ada kumpulan 1, kumpulan 2. Okey, yang dekat bawah ni kita panggil sebagai kumpulan peralihan. Okey, daripada lajur ketiga sampai ke 12 kita panggil sebagai unsur peralihan. Okey, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 1 kita panggil sebagai kumpulan akali, kumpulan 2 akali bumi. Okey, 13, 14, 15, 16, 17 kita panggil sebagai halogen, 18 sebagai gas adi. So yang menegak adalah kumpulan, yang melintang adalah color. Okey. So kita masuk kepada kumpulan yang pertama iaitu kumpulan 18. Kumpulan 18 ada? Yang bentang kumpulan 18 ada?